Okay, rasa last episode sangat-sangat kecoh dengan poligami Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. So, I rasa kita masih lagi dalam tema orang kata apa? Rumah tangga. Jadi kat sini kita dah bawa dua guest kita. Kita ada Ustaz, iaitu dia ada juga di solusi kita ada 400,000 followers On Facebook. dekat Facebook. On Facebook, yep. Okay, di situ Then you talk about what issues? Tentang rumah tangga. Mainly pasal rumah tangga lah, kita banyak persoalan rumah tangga. Kita bagi 400,000 solusi. followers? Yep, lebih. memang setiap hari ada orang tanya lah ke atau Lebih 15 ke 20 orang akan inbox tanya pasal rumah tangga. Wow. Sekarang ni memang isu poligami lah. And they're all married lah. 90%, 10% lagi yang belum married, afraid of marrying. Takut nak kahwin apa semua. Itu pun isu juga boleh bawa isu juga. juga sekarang. And then my brother boleh. here and say, Yeah. Fazli, actually I stumbled on his live. oh semalam. Thank you, Kat. When? 2 days ago. 2 days ago. Betul You know, juga. issue rumah tangga panas. So I saw your live, and I showed to my wife, hey look, you know there's a lot of pakar tentang rumah tangga. Yeah. I should invite them over to share about their punya experience dan pendapat. Ya, sebab ramai juga orang dekat TikTok sekarang dah FYP yang last episode. So semua orang macam kenapa tak bawa pakar? Kenapa tak bawa pakar? So ni kita bawa pakar khas untuk korang, so kita boleh bincang. Alright, so first question. Okay. First Encik question. Fazli, top 3 punca rumah tangga apa? Retak. Retak kat Malaysia. Sebenarnya banyak isu lah. Paling Antaranya adalah besar sekali. paling besar sekali sebab saya tak tahu, saya rasa statistik ni kena orang daripada syariah lah, tapi pengalaman saya sendiri dalam mengendalikan sesi kaunseling rumah tangga kebanyakan adalah isu tak sefahaman kan. Tak sefahaman ni disebabkan oleh banyak benda lah. Antaranya isu kewangan, curang ni antara banyak soalan yang dapat. Curang is probably the biggest. Yeah. Yeah. I handle like almost every week macam-macam orang DM Cat tentang kes curang. I ada like 3 videos sebelum ni last month. All over 1 million views each tentang orang mengadu tentang curang dekat tempat kerja, Yes, apa, yes. di social media. Curang ni sebenarnya tak kira jantina, sebab ada sebahagian orang yang ingat curang ni oleh lelaki saja. Saya kata tak, lelaki perempuan tak kisah. Latar belakang macam mana sekalipun kecurangan tu tetap berlaku. Because of saya nampak dua isu. Pertama adalah peluang, yang kedua adalah keadaan. Situasi. Keadaan rumah tangga, contoh rumah tangga kita dengan pasangan kita tak ada komunikasi, kurang emosi. Jadi ada tarikan yang lebih baik di luar. So emosinya dipenuhi di luar, maka dia akan pergi ke sana lah. Tapi macam mana kalau orang katakan bila dah dicurangi macam mungkin ada mangsa tu dia kena curang dengan partner dia dan dia selalu rasa macam dia adalah the problem. Pada saya macam ni, dalam setiap cases kita kena zoom in each cases ni by itself. Kita tak boleh pukul rata lah. Kalau berlaku kecurangan, kadang-kadang curang ni berlaku bukan kerana kelemahan pasangan. Bukan kelemahan kita. Kadang-kadang pasangan tu kalau kita buat baik macam mana pun, kalau nak curang, dia curang juga. Apatah lagi kalau kita ada kekurangan. Pasangan ada kekurangan, maka ada tarikan di luar. So dia akan berlaku lah. Sebab tu pada saya, sebab tu Islam ni cantik. Satu, apa yang Islam ada adalah jangan mendekati zina. Kenapa jangan mendekati? Sebab bila kita dekat, kita tak sedar kita akan terjebak. Sebab tu curang ni, kadang-kadang zina ni berlaku bukan sahaja orang yang mungkin kurang ilmu agama. Ada ustaz yang terjebak. Ada orang yang pakai kopiah, pakai songkok, pakai maflar Palestin. Saya bagi contoh. Ada contoh saja. I'm a setia Nanti guy. Ellie datang I keep it lagi. setia guys. Tak, dia boleh berlaku to anyone. No, it's true. Yeah, it's true. yeah. It's true. And just since we're on that topic, Yeah. I saw a trend di mana sekarang ni kebanyakan kes-kes curang dekat tempat pejabat. Ya. I'm sure you've seen Yeah, heard betul. all the cases. Apa kes yang Encik Fazli pernah dengar yang paling seram? Okey, yang paling seram pada saya, mungkin kes ini tidak seram pada orang lain, tetapi dia berlaku dalam klien saya ni, umurnya sudah lebih daripada 70 tahun. Wah. Wait, the 70 tahun curang on the person? Yes. 72 dia curang. Dia curang, 72. So dia punya wife was the person that he or she curang with had no choice? They went for a classic car? Dia orang minat tiba-tiba minat kereta klasik ke macam mana? That one I cannot bring. How do you curang with a 70-year-old? tak, sebab saya pun sendiri tak sangka kes ni, sebab bila dia datang buat sesi, yang datang dia isteri lah, dia mengadu tentang keadaan suami dia. Suami dia ni dia ada
girlfriend dululah. Maksud crush, mungkin saya rasa crush dia dulu. Jadi bila saya sama dah berumur, yang perempuan pun dah tak ada sesiapa. Jadi dia would contact, dan kantor itu sehingga ada perkataan perbualan-perbualan yang bersifat lucah. Wow. So saya tak sangka, sebab saya juga tak sangka. Saya ingat umur 60 tahun ni mungkin dia dah tak ada keinginan dan sebagainya, settle down kan. Tapi rupanya dia tak mengira usia. So itu membuka minda saya bahawa isu curang, isu tentang zina, dia boleh berlaku to anyone dalam apa juga keadaan. Is it safe to say that case makin meningkat? Statistik saya tidak ada, tetapi kes-kes yang saya ketemui memang semakin meningkat, itu satu. Dan curang ni kadang-kadang isu, kita mungkin ingat curang ni antara lelaki dan perempuan. Betul. Yang paling teruk saya jumpa adalah sejenis. Yes. Itu makin banyak. Tanya saya, itu That's makin true. banyak. A lot of I won't say names, but a lot of men even dalam dunia seni ni, they're call apa dalam closet. They orang kahwin sebagai cover line. cover up, sebagai cover line. Sebenarnya in the closet they're actually apa pelangi, you know. So that's not a scary trend that we see. Ya, tapi kalau Ustaz pula macam mana? Macam dekat inbox tu paling banyak lah orang bagi message tu kes yang mana satu? Adakah curang juga? antara tinggi punya punca? Curang memang antara yang paling tinggi lah. Cuma kecurangan ni kadang-kadang kita nak kena faham. Orang bukan curang sebab dia nak so-called macam sex extension je. Kadang-kadang orang nak perhatian. Dekat rumah mungkin dia dapat so-called macam seks punya dengan wife ke dengan pasangan dia. Tapi dia tak dapat perhatian sepenuhnya. Contoh masa bercakap, wife tak pandang tengok handphone. Contoh kan, wife bercakap, suami sibuk lain game. Dia tak dapat perhatian macam tu. Tapi di tempat kerja, bila dia bercakap, bos bagi perhatian. Ke you nak apa? Oh, you nampak penat lah. Tu bos gatal, bukan perhatian. Kadang-kadang dia bos gatal. Tapi sometimes macam tu lah. Dia nak perhatian kan, dia nak perhatian. Dia perhatian tu dia tak dapat dekat rumah, dia dapat dekat luar. Tu benda-benda macam tu. Tapi kebanyakannya adakah yang dah lama berkahwin? Selalunya orang cakap yang baru berkahwin ni dia macam masih manis lagi orang katakan. Tapi adakah kes-kes yang inbox Ustaz tu adalah yang dah lama? Sebab selalu orang kata dah lama tak ada spark kan? Kalau nak cerita ada orang lain tu mungkin kes dah rumah tangga dah lama lah. Tapi kalau kita dapat ni, even belum kahwin lagi 2 minggu nak kahwin pun dah ada isu dah. Message, perlu ke nak teruskan perkahwinan ni? 2 minggu persiapan dah siap. Kad semua dah keluar dah, tinggal tunggu hari ni. Lagi 2 weeks. Tapi nak teruskan tak? Bila lagi 2 minggu ni baru nampak rupanya perangai ataupun kelakuan pasangan ni atau bakal suami, bakal isteri ni dia ada something. Contoh macam tadi lah. Dia nampak rupanya dia ada message dengan kawan lelaki dia. Benda pelik-pelik lah. Dan sebagainya. Macam mana ni? Kan, yang lelaki pun sama nampak dia ada kawan perempuan yang macam message pelik-pelik, dia macam takut okey tak dia nak proceed dengan perkahwinan ni, macam mana nak cakap. Dia dah message, esoknya mak dia pula message. Saya mak kepada yang message semalam. Saya pun nak tanya macam mana, nak cakap dengan family macam mana. Benda macam tu pun ada. Bukan nak cerita dah kahwin baru decide nak divorce. Sebelum lagi macam-macam isu dah berlaku. Tapi macam mana Ustaz cari solusi tu untuk dah cakap dengan diorang? Adakah terus reply ke ataupun memang kena ambil waktu yang lama untuk reply diorang? Sebab kadang-kadang diorang macam nak now tau, macam nak jawapan tu sekarang, macam suami saya curang, macam mana ni Ustaz? Sorry, are you a counselor? Bukan kaunselor. Tapi kalau sesi kita panggil sesi nasihat lah. Sesi nasihat rumah tangga. Contoh, just let's say kat sana yang siapa-siapa tengah tengok sekarang, if their rumah tangga has a problem now, normally where can they go to? Okay. Dia boleh rujuk kepada kaunselor lah. Kaunselor rumah tangga ada ramai di luar sana. Dan pastikan registered kaunselor. Sebab tak semua kaunselor adalah kaunselor. Walaupun dia mengaku kaunselor, tetapi dia bukan registered kaunselor. Takut juga. Sebab motivator belum tentu kaunselor. Motivator boleh bercakap, tetapi counselling ni adalah satu skill set untuk nak membantu. Jadi macam contoh saya, orang datang, saya akan gali sedetail-detail maklumat sebelum kita buat mencari punca sebenar rumah tangga. Sebab so you help them A to Z. Sebelum kita bagi saranan apa-apa. Dan sebenarnya macam ni, kadang-kadang ada orang yang dia rasa macam saya ada masalah komunikasi dalam rumah tangga saya. Saya kata masalah komunikasi adalah simptom. Dia belum lagi core issue. Correct. Sebab kita bercakap, kenapa kita kurang bercakap dengan pasangan kita? Bila kita merajuk, kita akan kurang bercakap. Tapi bila kita bercinta, kita rasa nak bercakap, hari-hari nak bercakap. So kenapa makin kurang? Kerana mungkin ada isu lain, terasa hati, kan? Isteri tak layan, suami tak dengar bercakap. So itu akan menyebabkan. Kira macam dia pendam lama. Can you give us like a case study that you went through
Sebab for me lah, kalau contoh I mengadu kepada Encik Fazli, mungkin I risau sebab my pasangan will find out, right? How do you approach, how do you tackle that problem? Okay, counselor dia ada akta kerahsiaan. So I minded to the akta kerahsiaan lah. Jadi apa saja yang diberitahu oleh isteri, saya walaupun suami tanya saya tak boleh beritahu. Apa yang suami beritahu saya, saya tak boleh beritahu isteri walaupun isteri yang tanya. Memang ada consent form lah. Memang dah bagi tahu. Memang ada consent form lah. Okay, tapi sebenarnya wait, hold on. Can we go to the case study first? I want to know how you rujuk. What was the problem, and then what was your proposed solution? Biasa saya akan memang go through cases by cases, memang secara spesifik lah. Seperti contoh, apabila isteri rasa tawar hati, kita kena tengok kenapa dia rasa tawar hati. Okay, saya bagi contoh, bila dia kata, okay, suami saya tak sayang saya. Saya akan tanya apa bukti dia. Dia memang kurang bercakap dengan saya, dia memang tak pernah appreciate apa yang saya buat. Saya akan tanya apa maksud appreciate. I go detail lah. Detail sehingga I nampak, okay, isunya sekarang ni kadang-kadang bukan suami tak sayang, tetapi you yang you tafsir sayangnya suami itu dengan cara yang salah. For example, cara dia lah maksudnya. Yes. Contoh, I bagi contoh dari sudut 5 love language. Ada 5 bahasa cinta. So bahasa cinta yang pertama adalah dia panggil word of affirmation. Word of affirmation ni adalah kita sebutlah I love you, terima kasih, thank you dan sebagainya kan. Puisi panjang-panjang kan. Yang terima kasih yang sudah jadi suami I. Contoh. Kan? Ada isteri yang suka macam tu. Tetapi ada suami dia punya love language bukan tu. Love language dia adalah act of service. Act of services. Okay. Maknanya berkhidmat. Dia khidmat pada pasangan. Bukakan pintu tiba-tiba. Yes. And then tiba-tiba perempuan tu kemas rumah. Tiba-tiba kemas rumah. Kan, maknanya suami botol tu dia belum buka lagi, orang tu dah bukakan. Itu act of service. Tough love. They don't say it. Yeah, they don't say but it. But they show it. That's a bit. I know a few people. I know a few people that are like that. Tough love. Sebab setengah lelaki, saya bagi contoh, kadang-kadang pengaruh kerjaya pun main peranan. Sebab dia, kalau contoh kita ambil teori Holland, dia ada satu personality namanya realistic. Orang realistik ni dia suka bekerja dengan mesin, dia suka bekerja dengan pokok, dia suka bekerja dengan bukan manusia. Jadi orang macam ni kadang-kadang contoh mekanik, dia tak cakap banyak. So bila balik rumah, tapi kerja dia buat tak? Dia kemas rumah, dia tolong tu apa semua kan. Tapi nak sebut I love you tu memang susah. Isteri pula dia mengharap I love you, dia mengharapkan isteri pegang, suami pegang, peluk dan sebagainya. So dua bahasa yang berbeza. So itu timbul salah faham. Boleh ada satu orang mesej saya, dia kata suami saya tak appreciate saya. Saya tanya, saya troka rupanya. Saya kata tanggungjawab jalan tak? Dia kata tanggungjawab memang tip-top. Suami dia dengan anak dia sangat baik. So saya kata isunya sekarang ni adalah how you tafsir tentang husband, you punya husband tu tentang bahasa kasih, bahasa cinta dia. So di situ kadang-kadang orang perempuan ni, maaf saya sebut lah, sebahagian lah. Dia menghargai apabila kita dah jeling dah. Sabar. Tapi ada jeling dah. Sebab dia nak rasa disayangi tu dengan cara dia, bukan dengan cara husband dia. Maka dia cuba ubah husband dia. Tapi setuju tak? Okay, kita debate kejap. Okay. Tapi kalau lelaki pun macam tu juga. Dia ada cara dia yang dia rasa dia nak disayangi. Jadi dia pun nak ikut cara dia juga. Betul ke tak? Betul. Bukan perempuan je. Tak, dua-dua lah sebenarnya. Cari jalan tengah. Faham language. Kita nak kalau boleh pasangan dekat luar tahu. Buat test. Dia ada test sebenarnya 5 love language ni. Ada test buat dia. test, kita tahu kita yang mana. Isteri buat, isteri yang mana. So kita both tahu isteri suka yang mana, suami suka yang mana, dan kita boleh react ikut macam mana yang dia nak. Sebab tu banyak isu rumah tangga ni bukan disebab kerana tak menyintai, tetapi gagal memahami. Dia tak miscommunication lah. Miscommunication because of ilmu, knowledge tu tak That is ada. the first one. Affirmation. Word of affirmation. Yang kedua adalah act of service. Act of service. Yang ketiga adalah receiving gift. Receiving gifts. Meaning terima Hadiah, beri terima hadiah. Okay. Yang keempat adalah touch. quality time. Okay. Yang kelima adalah physical touch. Sentuhan. Touch. So kena faham 5-5 ni. So baru kita faham. Saya ada satu kes isteri yang sangat berjaya lah, dan suami dia support. Jadi satu hari suami dia makin menjauh, makin sensitif, makin cepat marah. So akhirnya dia pelik kenapa suami jadi macam tu. Jadi bila bincang-bincang, dia kata suami dia sangat marah dekat dia. Sebab apa? Dia kata suami dia tidak ada masa untuk dia. Tapi dia kata saya buat betul-betul ni sebab apa? Sebab suami yang suruh, suami yang support saya untuk berjaya, supaya aktif buat kerja betul-betul kan. Tapi tiba-tiba sekarang dia marah. So bila check balik,
love language, suami dia punya love language ada quality time. So apa isteri kena buat? Dia kena ada peruntukan masa untuk duduk dengan suami, layan dia betul-betul berkualiti. Priority itulah more kepada pada suami. Suami tu Tapi daripada tak adalah kerja. 7 hari tu kepada suami, tak. Mungkin 1-2 hari untuk dia nak suami. tahu priority itulah maksudnya. You know, this is the interesting point. You know, later when we go to our lawyers, right? Ya. That handle cases yang cerai. Ya, tapi I wonder whether rumah tangga go through all the process before they go to that decision. Faham tak? Sometimes most people that I won't say most, some cases people that melalui cerai, they orang tak try A, B, C, D, E, F, G dulu. Yeah. Dia terus buat keputusan untuk cerai. Maybe you want to share a bit, Sushan? Hari tu kita buat podcast tentang cerai a bit, right? Yeah. Maybe you share a bit of experience. What was this decision? How many steps did you take? Sebelum you I made it? sampai, kalau Zack tu ada lagi, I dah sampai hujung lagi. Sebab 4 years untuk I bertahan dalam marriage yang memang kita try so much. Tapi macam I rasa yang macam mana, macam you cakap lah, kita tak dapat apa yang kita perlukan ya. okay? Dan juga I rasa macam dia pun mungkin dia tak dapat, sebab tu dia berbuat demikian juga. Sebab tu last I terus pergi mahkamah dan filekan. Dan to be honest, sebenarnya penceraian I tu dah jatuh 2020. I cerai 2022. Disahkan betul, 2022. dia disahkan 2022 sebab sebenarnya dia ada lafaz talik yang dia tak akan buat lagi, tapi rupanya dia dah buat banyak kali. Dia buat banyak kali, lebih daripada 3 kali, dan mahkamah jatuhkan itu lebih daripada 3 kali, dan dah talak 3 dah sebenarnya. Cuma saya punya apa ni pesanan, bukan pesanan. Apa ni saya punya mindset adalah penceraian juga adalah salah satu solusi dalam rumah tangga. Dia bukan kita kata kalau sebut cerai dia adalah sesuatu yang sangat teruk. Pada saya tidak. Tapi kita tidak menyokong penceraian kat sini. Kita tidak mempermudah-mudahkan. Betul. Paling tidak maknanya, kadang-kadang ada klien-klien saya kata macam ni, asyik saya je kena berusaha. Biasanya kalau orang tanya kan apa yang kita bagi nasihat, dia akan kata asyik saya je berusaha, pasangan tak pernah nak berubah. Saya kata pertama, siapa yang dengar siapa saya punya konten? You. Maknanya you ada ilmu tak? You ada ilmu. Sekarang dia ada ilmu tak? Dia tak ada ilmu. Maknanya siapa yang kena buat? Yang ada ilmu lah. Okay. Andai kata kita buat, belum tentu buat apa yang saya suruh pun, buat apa yang saya suggest pun, belum tentu akan jadi dan selamat. Tetapi paling tidak, kalau contoh bercerai pun, kita dah habis segala usaha dah kita buat. So at least kita bercerai pun dalam keadaan, okay, kita dah usaha sampai baik, dah tak ada cara dah. So that's it. Okay. Tapi kalau sikit terus cerai, itu ada isu lah. Tapi balik kepada soalan Cap tadi, sebenarnya mahkamah kita pun nanti akan cerita kan. Mahkamah kita pun tak memudah-mudahkan. Katalah dia dah ambil langkah atau tak ambil langkah apa-apa langsung, suddenly nak bercerai je. Mahkamah tak semudah-mudahnya. Ya, dia akan betul-betul siasat dan tanya lagi. Mungkin kalau boleh counselling. Apa dia panggil ahli jawatan kuasa, suluk dan sebagainya, pengaman, semua dia banyak. Banyak level lagi. But the line was long, right? You said when you were at the mahkamah, the line was long. Ya, I kena tunggu dekat dalam tu, dan I tengok juga kes-kes orang lain juga masa tu, which is I terkejut dengan ramai. Yes. Ramai dekat Which is situ. not something good to see. Yeah, right? actually that's very sad to see that a lot of young Muslims or Muslims that have to go through a process. Probably sad, right? Yeah. But it's the reality of today. Makin lama makin kerap kes-kes cerai. Bagi pendapat Ustaz, when you see this trend of a lot of kes cerai, what's your pendapat? And most of the cases, apa punca dia sebenarnya? Punca ni itulah, dia akan lain mengikut pasangan, kan? Individual ni mesti akan lain. Cuma kes ni jangan terkejut kalau kes cerai memang betul ramai. Ada kes yang kami terima, bercerai ni selepas anak yang paling kecil mula bekerja. Faham tak? Selama ni dia bertahan. Cerai di usia emas lah. Bercerai di usia emas. Dia bertahan selama ni sebab nak pastikan anak dia ada ibu dan ayah yang masih berkahwin lah. Kan? Lepas anak yang paling kecil, betul. Anak yang paling kecil ni mula kerja je, maksudnya dia tak belajar dah. Dia tak support dah untuk dia belajar. Okay, now masa untuk kami bercerai. Pun ada. So bila kita tanya kenapa, benda ni dah simpan lama macam tadi lah. Benda yang disimpan lama dia tak luahkan, dia tak bercakap, pendam lama-lama. Lepas tu dia dah jadi berat sangat. Satu benda kecil je terus dia macam okay, tapi dia simpan. Dia tahu dia perlu jadi suami isteri untuk anak ni. Tapi anak ni orang sekerja je. Okay. Tapi tadi ada cakap macam kes yang paling besar adalah curang kan. Setuju tak kalau poligami tu sebelum poligami tu adalah curang dulu? Okay. Panas balik Let's go. Ini pun satu benda yang kadang-kadang bila orang tanya kan, Ustaz, suami saya curang.
cakap Ya. macam tu kan. Dia general sangat. Kita akan tanya biasanya, kita akan dig lagi curang yang macam mana. Antara soalan kita akan tanya, ada tak suami beritahu niat dia nak poligami? Maksudnya dia kenal dengan seorang wanita ni, dia ada niat nak poligami. Kalau dia beritahu ada, kita akan jawab sebenarnya itu belum curang lagi. Tapi kalau dah pure dating, dah message. Belum curang lagi. Panas. Sebab dalam konteks It's getting hot. dalam konteks and the what apa dia dalam konteks ustaz ni, that means kalau contoh Cap ada seorang kat luar sana, Ya. dah curang ke belum? Belum. Dah ke belum? Dah ada niat nak Bergantung- poligami belum? Sebelum poligami. Tak, Contoh. dia macam ni. Kita kenal dengan seorang perempuan. Okay. Niat dia kita nak dirikan rumah tangga dengan dia ke ataupun sekadar nak kawan-kawan je? Skandal. Skandal is curang lah. Tapi boleh tak boleh tak kita halalkan the scandal and then polygamy? Dia Can we macam or ni. not? Can we or not? Niat awal tu adalah wait, let me get a reply. Boleh Kalau ke ikut tak? saya tak boleh sebab permulaan tu dia tak ada niat untuk nak berkahwin pun. So dia kena awal-awal berniat Yes. untuk sebab dia tahu kahwin. lelaki Dia bukan saja niat saja tak cukup. Dia ada Niat usaha untuk yang berkahwin betul. dan berpoligami, tetapi cara juga mesti halal. Ya. Cara Okay. juga mesti ikut cara kita nak ikut sunnah Nabi. What's the halal way of having a scandal? Okay, contoh Wait, contoh. wait, Sasha. I want to hear it. Sasha, let's go to the reply. Okay. So saya bagi Okay, contoh what's Cat the lah. halal way? Okay, saya bagi contoh Cat lah. Okay. Cat No, kena- don't use me. Tiba-tiba nanti bini appear kat pintu tu You dengan bantal. Okay. No. Someone else. Bagi contoh lain. Okay, someone else. Someone else. Okay, katakan seorang lelaki A lah. Yeah. So dia memang ada sebab poligami ni Tak, pada guru pun kita kena setuju. tengok tentang keperluan. Sebab tu pada saya isu poligami kita tak boleh pukul rata semua orang, tak boleh. Kan? Dia tak boleh kita kata poligami tak boleh. Tak, sebab poligami pada saya poligami ni adalah solusi kepada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Ada keadaan tertentu perlukan poligami untuk menyelesaikan masalah. Kan? Contoh, maaf saya sebut mungkin ada yang marah, ada yang tak setuju, masing-masing lah. Contoh, ada seorang wanita yang berumur mungkin dah hampir 40 years, umur nak 40 tahun kan. Nak berumah tangga. Tetapi dia dah establish dari segi kerjaya, dia dah establish dari segi kewangan, dia dah establish dari segi lifestyle dia. Okay. Tapi dia nak berkahwin. Jadi kalau dia berkahwin dengan lelaki bujang, maka dia terpaksa mungkin mengurangkan komitmen pada kerjaya. Kan? Sebab apa? Because nak kena layan suami, nak kena everything. Bentuk pula lelaki tu. Lelaki pula Dari manja segi pula kerjaya melekat. dia. Lelaki pula manja melekat, memang tak boleh buat apa kan. So dia akan terganggu. So banyak rumah tangga yang macam tu. Saya jumpa macam tu, kes macam tu kan. Dia kata menyesal kahwin. Sebab apa? Sebab dia ingat kalau kahwin adalah masa, tapi terjejas banyak perkara. Rutin dia terjejas. Tapi saya kata salah satu solusinya adalah poligami. Sebab bila poligami, dia ada masa untuk diri dia. Suami pun tidak 100% masa tu dengan But dia. that's a very unique case. Ya. Most of the cases I know Yang muda. yang polygamy. Tapi I memang ada kawan yang macam ni. I memang tidak menyokong langsung poligami. Kalau I di tempat orang tu pun I memang tak setuju poligami. Tapi I ada kawan yang memang dia sangat-sangat busy, dia berkejaya dan dia memang cakap bila lelaki dia poligami, dia lagi happy sebab dia ada masa. Masa untuk Sebab dia. actually dia suka space. Yeah, Dia that's a unique case. Dia suka ada ruang tu. Tapi macam yang I cakap, I tidak menyokong poligami. Okay, back to my question. Kalau We didn't finish the answer. Wait, Sasha, we didn't finish the answer Okay, yet. okay. I mean, my question was, is there a Cara yang halal kan? possibility where a scandal atau a girl or guy that we meet that we obviously faham tak guys? It takes time to know, have chemistry. to have chemistry, To yeah. kenal, right? Padahalnya kat rumah kita ada bini atau suami. Tapi but because you are in a process of nak kenal Knowing to know. perempuan tu, Yeah. adakah itu langkah yang salah? Selagi cara patuh syariah, is okay. Contoh, One-on-one lunch, is it patuh syariah, Ustaz? Bergantung kepada apa tujuan dia sebenarnya juga. Makan Nak buat KFC. apa, makan KFC ataupun makan sesaja. Dating lah. Tak boleh. There you go. Okay. Dating tak boleh lah. Okay, sebenarnya tak boleh. Okay, kalau tiba-tiba dia tengok dekat Hiking, main basikal. dekat- I want to go in, Sasha. Main basikal. Ramai-ramai, tapi you ikut buntut yang you suka tu. Itu pun Kepada Dia sebenarnya- geng-geng buat basikal. Geng. dia cara paling Geng-geng Is basikal ni that memang sangat Sharia panas. approved or? susah nak cakap. Susah nak cakap. Dia banyak sebenarnya unsur sudah Tapi kena nampak pandang tak? kan. Nampak tak? Okay, Nampak satu-satu tak? lagi contoh. Contohnya tiba-tiba ada perempuan cantik yang dia nampak dekat IG and then tiba-tiba dia rasa macam nak kenal perempuan tu
Tapi masa tu belum ada niat lagi. Tiba-tiba Dia dah menggatal lama-lama lah, dia menggatal. lah. Tiba-tiba lama-lama dia lagi suka tengok perempuan tu dekat IG, and then dia contact perempuan tu. Itu macam mana? Dekat situ yang Tuan Fazli sebut tadi, keperluan. Poligami ni dia ada keperluan. Tapi ada yang kata untuk elak maksiat, dia perlu kahwin. Apa statement Ustaz tentang statement tu? Cerita dia kenapa dia nak Saya permulaan rasa dia kena, orang di luar lagi panas kot rasanya. kenapa dia perlu untuk mengenali sedangkan ada isteri kan, contoh Ya, kan. itu kenapa? yang jadi soalan ramai Dia kena orang berbalik sebenarnya. kepada keperluan diri dia dulu. Adakah dia perlu untuk istilahnya mencari satu lagi isteri? Adakah perlu untuk dia masuk ke dalam rumah tangga poligami? Menjawab persoalan keperluan tu perlu ya. ada pada seorang lelaki tu dulu. Oh, jadi maknanya kalau dia rasa macam okey, niat dia kalau nak kenal seorang lagi perempuan selain bini dia adalah dia poligami dan dia okey. Dan kalau betul dia nak buat macam tu, daripada awal lagi jujurlah dengan isteri. Ya. Abang rasa sekarang ni abang perlulah untuk poligami. Abang nak naik basikal. Abang nak naik basikal. Sebab sebenarnya abang perlu berpoligami. What is it with you and budak basikal? Hey, I know some secrets. I know some secrets. Tapi macam itulah. Perlu dia seorang lelaki kena jawab dulu. Ya, tapi kesian sebenarnya yang jadi kecoh sekarang sebab perempuan dia rasa macam bila lelaki ada orang lain, ada yang kedua je, mesti bini pertama dia tak cukup, mesti masak tak sedap, ataupun mesti kurang di bilik tidur, atau mungkin tak ada lipat baju. Apa komen Ustaz tentang tu? Itulah kesalahfahaman tentang poligami sebenarnya. Dilakukan sendiri oleh lelaki yang silap mengamalkan poligami. Macam mana pula kalau tak dapat anak? Lagi tu satu lagi. Isu tak dapat anak ni isu besar sebenarnya. Okay? Tak dapat anak bukan lesen untuk poligami. Ada bukan kawan lah, saudara mara saya sendiri pun belasan tahun hidup tanpa anak, boleh hidup berdua. Tak ada isu pun, tak ada sekali pun terdetik untuk ada isteri lain. Isteri membenarkan ke, suami terdetik ke, tak ada. Dia boleh hidup sendiri sebab dia rasa itulah ujian untuk dia di dunia ni. Berkahwin, ada isteri dah, syukurlah satu nikmat. Cuma satu tak ada anak. Tapi hadap sama-sama. Bukannya jalan poligami salah satunya bila tak ada anaknya, mesti nak poligami, bukan macam tu. Ada orang hargai cinta tu dengan seorang isteri je tanpa ada anak pun. Bahkan isteri sakit pun. Ada isteri sakit tanpa anak, jaga. In one of your TikTok punya live, Kat tak sempat tengok semua lah tentang nafsu dalam kahwin. And sometimes apabila lelaki tak perform his duties, kita guna istilah makan, betul tak? Kalau isteri tak dapat makan dekat rumah, tiba-tiba dia akan cari makan kat luar, right? Is there many cases kat Malaysia ni di mana disebabkan lelaki tak perform dekat rumah, punca curang atau punca cerai? Abang Fazli tu? Okay. Memang saya biasa bawa topik tentang berkahwin kerana nafsu. Kan? Ramai orang suka keluarkan statement jangan kahwin kerana nafsu. Saya kata statement tu tak betul. Sebab apa? Saya kata jangan kahwin kerana nafsu semata-mata. Itu statement yang betul, yang lebih tepat lah satu. Yang kedua, jangan berkahwin kalau tak ada nafsu. Sebab bila sebab pada saya macam ni, sebab perkahwinan adalah salah satu fungsi utama dia adalah mengurus nafsu. Because kita fitrah, lelaki ada keinginan, perempuan ada keinginan kan. So nak urus di mana? Dalam rumah tangga. Sebab itu fungsi dia, dan itulah perbezaan terbesar sebelum kahwin dan selepas kahwin kan. Sebelum kahwin kita diharam sentuh, kita tak boleh berpegang sesuka hati kan. Tapi lepas kahwin, buatlah apa nak buat, asal jangan buat benda yang haram. Duduk dalam rumah nak lari tanpa seurat benang pun silakanlah. Berdua tu kan, tak kisah, tak ada masalah. Sebab apa? Itu dah halal. So itu fungsi. Jadi isu dia sekarang ni adalah apabila tidak berfungsi, tak main peranan. Contoh, isteri tidak menunaikan tanggungjawab. Sebab saya kata isteri adalah pengurus seksual suami. Suami adalah pengurus seksual isteri. So saling memerlukan. Jadi kena berfungsi. Maknanya kalau suami dalam keadaan memerlukan, isteri kena bantu. Isteri dalam keadaan memerlukan, suami kena bantu. So isunya sekarang ni bila kita sebut tentang ini adalah apabila ada yang tidak berfungsi dan tak main peranan. Saya jumpa banyak cases yang macam ni. Out of 10, how many cases do you think? No. Dia kalau berangka dia susah sikit sebab kita tak pernah kumpul statistik tu kan. Sebab from our research on, especially on Facebook, banyak yang produk yang selalu laris dekat Facebook ni antara top 3 ubat kuat. Yes. Kopi kuat, ubat kuat, kopi kuat, ubat kuat. Sama dengan perempuan juga, untuk jamu perempuan juga jamu untuk orang kata mengetatkan lah macam-macam. Sama juga. It's like a huge trend, and benda tu memang laku keras dekat social media. I mean, is it because makin lama pasangan tak perform? You think? Ya, mungkin itu salah satu punca jugalah. Tapi pada saya lebih macam ni. Pertama, orang lelaki kena faham orang perempuan. Pertama. Sebab apa? Orang perempuan punya
booster ataupun rangsangan dia adalah emosi. Bila you tak rasa sayang pada suami, you tak rasa sayang pada suami, tak rasa dicintai, maka keinginan untuk melakukan akan kurang. Itu dia punya rangsangan dia. Sebab tu kalau dia merajuk, memang tak payahlah kita nak pergi Assalamualaikum cinta ke, tak payahlah. Sebab kalau dia dah penat and then dia rasa tak dihargai, tak di-appreciate, maka dia tak ada mood. Orang lelaki pula lain. Orang lelaki ada cinta ke tak ada cinta, kalau betul rangsangan dia memang akan jalan je lah kan. Orang lelaki dia macam ni. Orang lelaki buat dulu baru akan menyayangi. Orang perempuan dulu buat dulu baru rasa menyayangi. Dia akan lebih sayang pada pasangan. Perempuan sayang dulu. Sayang dulu. Emosi come first. Interesting. So itu kadang-kadang masalahnya adalah apabila pasangan suami itu tak faham tentang tu. Jadi hubungan akan jadi semakin dingin. Sebab saya kalau nak tahu pasangan tu bagaimana rumah tangga, tahap kesihatan rumah tangga tu, saya guna tahap kesihatan nak tahu dia okey ke tak okey rumah tangga tu, saya akan tengok salah satunya adalah hubungan intim. Bila last tak bersama. Agak-agak cap lah. Agak-agak you kan. Berapa lama suami isteri tak bersama? Paling lama. Yang you tahu lah, you rasa-rasa. Man, I don't know. For me it's like a daily commitment. Daily commitment. No, I mean if you ask my pendapat, you have to Okay. commit. It's like if you commit to going to work 9 to 5, right? You must commit to the intim as well, Yeah. right? Because Absolutely, yeah. right, agree or not? Apa pendapat Ustaz as well? Isn't that like a commitment as men? Betul. Tapi saya setuju lah bila kalau ada problem tu, perempuan memang Dia akan menjauh dulu. dia akan menjauh, dia akan mengelak daripada itu. Saya jumpa kes yang paling lama 10 tahun. Ayo. 10 years? 10 years. Duduk dalam satu rumah. Sorry, Ustaz, isn't that dah langgar apa? Not talak. What is it when you tak bagi Taklik. nafkah? Is it nafkah batin? Nafkah. Dia adalah nafkah batin. Kalau apabila seorang Taklik lelaki itu. tak bagi nafkah batin, Nafkah. isn't that enough point untuk cerai? Ya. Kalau dia buat tuntutan, dia dah boleh buat fasah. Dia So putar fasah. based on that case for 10 years, Ya. So maknanya perempuan tu boleh filekan fasah. Okay. Disebabkan itu. Kes ni saya sebutlah. Dia dah buat tuntutan. Tetapi keluarga dia ni persoal. Kenapa nak bercerai? Sedangkan suami dia tu baik, suami dia tu memang bertanggungjawab. Cuma the main issue adalah itu saja. it is the best part. This is the best time to bring our peguam. Okay. Tadi macam you cakap, you tak tahu statistik kan? Ya. Okay, mungkin you boleh explain tentang statistik. Apakah kes paling besar ataupun paling banyak untuk penceraian? Punca, lebih kepada punca lah Punca. sebenarnya. Kalau ikutkan dalam statistik yang dikeluarkan oleh JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, banyak berlaku antara 3 sebab utama, iaitu puncanya curang, kewangan dan juga orang ketiga. Orang ketiga ni tak semestinya curang. Dia mesti kadang-kadang keluarga mertua, keluarga ipar. Ya. Itu pun Campur tangan punca, luar lah. Yes, menjadi punca kenapa orang tu memfailkan perceraian di mahkamah syariah. Tak kisahlah dia failkan fasah ke, dia failkan Seksyen 47 iaitu persetujuan bersama, talak ataupun taklik, itu antara punca-punca berlaku perceraian di mahkamah syariah. Tapi untuk kata curang adalah benda yang paling utama sekarang pun tidak juga sebenarnya. Dia kalau ikutkan, kalau tak ada kes, kita pun tak tahu kat mahkamah syariah ni banyak kes apa. Kecuali peguam lah yang pergi mahkamah kan. Ya, betul. Dan kalau ikutkan, perceraian ni di bawah mahkamah rendah syariah. So basically, bila kita datang mahkamah, kita akan check. Okay. Oh, so maksudnya kadang-kadang dalam satu dewan, ada 10 kes cerai. Berbanding kes nafkah anak, kes faraid dan sebagainya. So bayangkan kalau kata dalam satu mahkamah tu ada 6 dewan, mahkamah rendah. So setiap mahkamah rendah itu mendengar kes perceraian sebenarnya. Sebenarnya kita kan semak lah, kita kata ni kes cerai, dan kes cerai. So nak kata cerai itu benda yang aib pun tidak juga sebenarnya. Dia satu benda yang dihalalkan oleh Allah, tetapi bergantung kepada keadaan. Dia ada hukum dia. Bila kita bincang bab kahwin ada hukum, bab poligami ada hukum. Cerai pun ada hukum. Semua ada hukum. So bila kita libatkan hukum, kita kena tengok pada perspektif hukum Islam tu sendirilah pada mulanya, and then barulah kita akan fikir secara waras. Okay, wajar ataupun tidaklah cerai itu. Contoh sekarang, mungkinlah orang rasa isteri ni macam kita mungkin ada perdedahan orang-orang dewasa ni tentang pukul kan. Memang banyak sangat kes berlaku pukul, suami pukul isteri, tapi isteri tak buat tuntutan di mahkamah ataupun tak buat laporan polis. Sebab apa? Sayang.
Sekali pukul, dia akan pukul berkali-kali. Ya. Dan bila akan tanya, puan buat apa polis tak? Oh, tak berani nak buat sebab sayang suami, sayang anak. So kita sebagai peguam pun dah bagi pendedahan apa yang patut buat kalau kata berlaku darar ataupun kemudaratan dalam rumah tangga tu. Saya ingat kes pukul ni kan. Tarik pun banyak. Betul. Lepas tu jadi isu lah, dia buat report. Bila buat report, dia akan bawa kepada pendakwa untuk bawa kes akta kekerasan rumah tangga. Tapi bila you tarik balik, susah nak bawa. Sebab you tak nak suami kena dakwa atau kena tangkap reman for 3 days contohlah. Itu yang bila bagi saya lah, memang ada isu pukul, especially pukul, tak bagi nafkah 3 bulan. Memang nampak benda tu ada darar, kemudaratan dalam rumah tangga. As a wife, kalau dah rasa tak boleh dah selamat dalam rumah tangga tu, keluar. Dia sebenarnya kan. Tapi tak apa. Saya ingat macam kes-kes yang berkaitan dengan pukul dan sebagainya ni, sebab pada saya penting, sebab tu penting kita selalu sembang pasal mencari calon ni pun kena tengok bab-bab ni. Kena tengok bab-bab suka maki hamun dan juga bab pukul. Ya, dia macam come in a group tau. Dia kalau cheat, selalunya mesti pukul. Ni selalunya mostly lah, bukannya semuanya. Selalu kalau cheat, mesti pukul, mesti mungkin ada kena-mengena dengan dadah. Itu betul. Tak dinafikan memang ada. Ya, dan juga itulah. Saya ada satu kes, waktu bercinta tu, dia pernah hantar gambar dekat saya. Tangan dia lebam. Hantar gambar tangan lebam kan, kena pukul oleh boyfriend dia. So saya kata buatlah pilihan. Saya kata sebelum kahwin dah macam ni, agak-agak kalau lepas kahwin dia marah, dia bagi bunga. Kan? So biasanya selepas kahwin akan lebih teruk. Lepas tu dia lost contact dengan saya lah. And then saya ni jenis WhatsApp saya ni saya tak padam tau. Jadi kalau WhatsApp walaupun 2 tahun 2015, 2012 saya akan nak track balik tanya. Dia kata Cik Fazli kenal saya tak? Saya kata kenal. And then dia kata saya baru cerai. Saya pun terus terlintas. Saya tanya, you kahwin dengan budak tu ke? Dia kata ya. Dan lepas dia kahwin budak tu, dia kata dia ceritalah. Saya kata apa berlaku? Dia kata memang kena pukul, kena pijak, kena malukan. Penderaan bukan saja fizikal, emosi. Dimalukan depan mak ayah dan sebagainya. So dia adalah pada saya dah tahap melampau lah. Ini maknanya kalau awal-awal dah nampak dah. Red flag kita panggil kan? Betul. Red flag tu dah nampak. So kenapa teruskan kan? Tapi kadang-kadang orang tu macam cinta cinta ataupun kadang-kadang sebab family juga kan. Tapi macam you setuju tak macam sekarang ni banyak juga kes, bukan sahaja kes macam tadilah saya cakap bukan curang je. Kalau curang dia mesti comes in a group. Dia satu set, dia macam package lah sekarang. Kalau curang mesti pukul, mesti dengan dadah juga. Banyak tak kes tu dekat mahkamah sekarang? Kes curang, dadah, nafkah tak bagi, sama ada nafkah batin ataupun nafkah zahir, kita panggil kewangan lah. And then pasal dadah pun ada juga. Sebenarnya banyak masyarakat kita sebenarnya, kalau saya sebagai seorang peguam, saya melihat everyday saya berkecimpung dalam bidang ni, menguruskan perceraian, banyak sangat. Kita pun rasa macam tenatnya masyarakat kita sebenarnya. Sangat tenat. Kita memerlukan pendedahan. Agama tu dah ada, cuma pemahaman dalam diri. How you menjadi seorang suami yang responsible. Contohnya apa? Bagi nafkah. Tempat tinggal pun tak nak sediakan sebagai contoh. Benda basic, nafkah tempat tinggal. Pun nak duduk dengan mertua sebagai contoh. Tak ada masalah kalau sama-sama setuju. Tapi lebih baik jika keluar. Kan? Nafkah asas 3 benda yang paling penting. Tempat tinggal, pakaian, makan minum dan juga betul lah pakaian makan minum tu. 3 basic. Ramai suami tak dapat nak laksanakan. Jadi apa yang berlaku? Isteri tak redha terhadap nafkah tu. Bila tak redha, dia akan ungkit di mahkamah syariah, akan bawa kepada hakim ataupun kepada kaunselor lah untuk dapatkan kaunseling. Macam tu. Jadi sebenarnya bila kita bincang bab kahwin, ada persediaan pasangan suami isteri tu. Nak kahwin macam mana? Jangan nampak seronok je lah. Jangan nampak seronok je. Tapi setuju tak macam sekarang ni, sebab kita dah terdedah dengan social media, kita dah memang meluas benda ni, semua orang boleh bagi advice. Padahal advice tu entah betul ke tak betul. Macam sama juga macam orang nak cakap pasal Islam kan. Entah kita pun tak tahu mana yang legit, mana yang dah tak legit kan sekarang ni. Tapi you setuju tak sekarang ni ramai enabler? Faham tak? Macam alah poligami kan, macam alah biarlah dia, nanti kalau dia dah skandal-skandal tu nanti dia kahwin lah tu dengan orang tu. Apa pendapat you? Sebab sekarang ramai member-member lelaki macam tu. Buat ustaz lah. Dia masih balik kepada poligami balik. Dia sebab dah jadi satu macam budaya tau dekat masyarakat kita, nak mencari sesuatu ke media sosial. Sedangkan kita ada tempat-tempat yang sepatutnya untuk kita rujuk. Dan di media sosial pula orang pandang pada followers.
Kan tinggi followers dia orang percaya. Dia jadi Saya macam tu. setuju. Dan sebenarnya penting sedikit kalau kita boleh pesan dekat Malaysia ni, untung sebenarnya bila kerajaan kita wajibkan nak kahwin kena ikut kursus kahwin dulu. Betul. Paling tidak ada ilmu sikit. Kalau tak ada kewajipan tu, langgar terus kahwin tanpa ilmu. Banyak yang berlaku sekarang ialah masalah rumah tangga. Bila berlaku dalam rumah tangga, mula-mula manis. Hujung-hujungnya bila berlaku ujian, dugaan, dia tak ada tempat rujuk sebenarnya. Dia tak ada ilmu pun nak atasi benda tu. Sebab tu sebaiknya ni yang kita nak pesan ni. Kalau rumah tangga kita dah berlaku setahun ke 2 tahun ke dah 10 tahun ke, belajarlah. Cari ilmu pasal rumah tangga banyak sebenarnya. Dekat TikTok boleh belajar. Memanglah boleh, tapi kita carilah contoh macam yang kata bukan yang blur macam ni kan. Cari betul-betul yang legit kan. Belajar betul-betul. Cari ilmu. Betul. Sebab kita tak akan tahu ada 1001 macam masalah dalam rumah tangga yang kita tak akan dapat belajar satu kursus, tapi kita akan jumpa dalam hidup. Saya nak tanya nasihat pun sebenarnya penting kena rujuk orang yang betul. Ya, betul. Bertauliah lah kita panggil. Betul ya. Sebab walaupun contoh kata kena rujuk mak ayah, saya kata rujuk mak ayah pun belum tentu betul. Betul. Sebab sebahagian mak ayah mungkin dia bias dalam memberi nasihat. Kan? Sebab itu tak cerita lagi yang berebut kasih antara mertua dengan menantu. Itu cerita-cerita banyak lagi kan. Tapi saya kata rujuk orang yang betul. Siapa orang yang betul? Orang yang tidak berkepentingan, orang yang tidak bias. Dan orang yang ada skill untuk membantu. Sebab macam saya sebut tadi, walaupun motivator boleh tentu mahir. Satu. Yang berautoriti lah. Siapa dia? Kaunselor. Kaunselor pun bukan semua kaunselor. Kaunselor rumah tangga yang betul-betul fokus pada rumah tangga. Siapa lagi? Mereka yang, ataupun bahasa mudah, kalau orang yang kita percaya, tapi cara dia menasihati kita tu penting. Dia tidak menambah, dia tidak, contoh kalau kita kata Dia tak letak minyak lah dekat api tu. dia tak letak minyak. Bahkan dia membuatkan kita berfikir. Adakah you buat keputusan ni, you dah fikir masak-masak? Supaya keputusan yang kita buat tu tidak terburu-buru mengikut nafsu, tidak terburu-buru mengikut emosi. Sebab emosi dengan rasional ni berkadar songsang. Waktu emosi tinggi, rasional kita rendah. Sebab tu dia penting untuk meluah. Bila meluah, dia emosi akan turun, rasional akan naik. So kadang-kadang bila dia meluah dengan orang yang betul, orang yang tidak menambah minyak, automatik sebenarnya kadang-kadang dia sendiri akan rasional, akan sedap, sepatutnya aku tak patut buat macam ni. Sebenarnya ada silap daripada aku juga. Bukannya dia semata-mata. Ya. Benda tu nak nampak masa kita rasional. Dia Sebab tak tu boleh bertenang waktu dulu tu. kan? Bertenang dulu. Apa-apa jadi kena bertenang dulu. Jangan tua-tua nak buat Jadi keputusan. perempuan kan kadang-kadang tak ada nak bertenang. Dia ikut Bukan perasaan perempuan je, dia. lelaki pun sama. Lelaki pun sama. Sama. Dia sama naik ni. Nampak fitrah lelaki. Dia nampak juga lah macam lelaki. Sebelum hanya nampak perempuan tak boleh tenang lah. Tak, ramai orang ingat macam ni. Orang ingat orang lelaki tak ada emosi. Saya selalu tentang benda ni. Saya kata orang lelaki juga beremosi, orang lelaki juga sensitif. Orang lelaki juga terasa, orang lelaki juga merajuk. Cuma caranya macam mana? Orang lelaki kalau marah dia buat apa? Sebahagian lah. Diam. Merajuk, dia diam. Dia terasa hati, dia diam. Kan? Orang perempuan mungkin mau bebel, marah, kan masak, tok baling ayam kan. Jadi kadang-kadang sebahagian lelaki dia tak pandai ekspresif. So sensitif tetap sensitif, merajuk tetap merajuk. Nak bermanja orang lelaki ni tetap nak bermanja. Tak kisahlah pakai songkok ke, pakai kot ke, pakai apa pun. Kalau dia nak manja, memang dia nak manja. Betul kan, Cap? I'm a very manja guy. So orang perempuan kena faham hakikat sebenar kemanjaan seorang lelaki. Tapi macam dekat mahkamah macam you cakapkan, you banyak jumpa kes-kes macam yang lebih kurang sama kan, tapi tempoh perkahwinan tu yang diorang selalunya bercerai tu. Dia sebenarnya depends pada pasangan tu. Kita tak boleh kata setahun kahwin dia cerai. Tak. Ada juga yang memang betul 10 tahun kahwin. Dan kebanyakan kes adalah mereka bertahan dahulu. Betul? Bertahan, dah try guna solusi mak ayah. Jumpa family, pergi pejabat agama minta nasihat, barulah bercerai. Dan ada juga kes, macam tadilah saya pergi mahkamah, memang ada suami setuju untuk cerai tapi kahwin dalam tempoh PKP. Kahwin PKP, sekarang bercerai. Tapi saya tak katalah itu satu, orang kata satu kita panggil macam satu okey 2 tahun kahwin bercerai, tidak. Dia depends pada pasangan tu sendiri. Kalau kata suami isteri merajuk nak minta bercerai, suami bertahan dulu dan sebagainya, mungkin bolehlah prolong that marriage kan. Itu depends pada pasangan tu masing-masing. Boleh tahan ataupun tak boleh tahan. Okay, so just now we ended at cerai. Betul. A lot of cases di mana a lot of Malaysians ended up going to the process of cerai. Sebagai peguam, you've seen many cases. One of our guests today is seorang celebrity, also a friend of mine.
You went through a process as well, right? I contributed too Oh, in you that contributed. in that number. you were part of the statistics. Yes. Statistik ni. If you don't mind sharing, Nadia, what was the process like for you? Macam Nadia sendiri, to be honest, whatever I say today is personally based on experience lah. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju kan apa yang kita cakap. But for me, I've been through both situation di mana perceraian yang susah dan perceraian yang mudah. Tapi mudah tu bukan kata mudah. Mudah, cuma proses itu dipercepatkan dengan waktu dan juga situasi ataupun keadaan yang betul. Maksudnya proses di mahkamah ataupun proses perceraian tu Allah pemudahkan. Dan yang first tu adalah proses perceraian yang boleh dikatakan paling rumit dalam hidup saya lah, sampai level yang macam-macam terjadilah. So you went through 2 divorce. I see. Okay, fine. Yes. Jadi boleh dikatakan saya expert lah. Tak ada. But untuk Nadia sendiri lah, Nadia rasa everything kalau kita tengok dari sudut yang positif, kita akan dapat something yang positif lah. Kalau kita sentiasa tengok dalam situasi yang negatif, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita akan sentiasa nampak yang negatif. So yeah. Maybe Pukul can share a bit process of cerai. Cerai ni dia ada banyak dekat mahkamah. Dia ada cerai fasah, dia ada cerai taklik, li'an, cerai persetujuan bersama. Fast track lah macam I. Fast track lah. Fast track ni dua-dua setuju. Betul. Dua-dua datang mahkamah dalam keadaan isteri tu tidak bersetubuh dalam tempoh suci daripada haid dan juga mengandung lah. So basically dua setuju datang mahkamah, akan pagi tu diorang akan apply borang and then pergi jumpa hakim akan tanya apa sebab nak bercerai. And then suami pun dia kata dia setuju untuk cerai. That namanya fast track. Dua-dua setuju. Tapi to be honest, masa I melalui proses fast track, nervous jugalah sebab kita dengar. Saya rasa sebenarnya kes cerai di Malaysia ni, apa yang patut dilakukan adalah sesi itu tidak patut didengari oleh pasangan-pasangan lain. Sebab kadang-kadang kita menceritakan tentang aib pasangan kita bila di open? Maksudnya dalam mahkamah, dalam ruangan itu ada ramai orang dan dia akan panggil pasangan-pasangan tersebut ya. So bila pasangan tersebut datang ke depan, hakim akan tanya, macam sebelum saya ada satu pasangan tu di mana dia cerita suami dia ada berbual dengan perempuan lain. So suami dia judge tu tanyalah, okey macam mana you kata suami you curang, cuba you cerita. So dia cakap ada bukti telefon, saya nak tengok chat tu, jadi tunjuk chat dan benda tu bercerita di depan orang ramai. Is this what happens? Dia depends pada hakim sebenarnya. Tak semua hakim tanya macam tu. Kalau dia dua setuju, cuma dia nak tahulah, okey setuju cerai sebab apa, itu sahaja. Dia depends lah. Bukan. Yang ni bukan yang fast track. Yang ni yang kes biasa-biasa lah. Dia cerai macam mana? Yang itu memang isteri mengajukan perceraian untuk pihak suami atas sebab suami curang. Jadi mungkin judge tu cuba nak save the marriage. Jadi dia tanya dan cuba nak mencari logik dalam situ. Jadi isteri tu mungkin tak fikir terlalu jauh. Mungkin tak ada apa-apa teks tu sebab pandangan orang ketiga tu mungkin berbeza kan. Tapi terakhirnya juri menyuruh mereka pergi jumpa kaunseling sekali lagi baru datang balik. Tapi cerita tu dah out in the open. Macam saya mendengar. Jadi dalam masa yang sama saya rasa macam alamak, kejap lagi dia nak tanya ke walaupun saya fast track. Tapi alhamdulillah bila fast track dia kata you know what is fast track, right? Dia kata you dah tahu, both dah tahu situation whatever, baca information betul ke tidak, dan suami membacakan lafaz talak dan jatuh talak dengan kebenaran. Macam tu sahaja. So yours was fast track? Both was fast track? The first one was a complicated case. It was a court case lah. So dari segi dia tidak mahu melepaskan, dari segi perebutan penjagaan anak dan macam-macam lagi lah. So benda tu memang agak complicated lah sampai peguam dua-dua pihak bergaduh. It's very complicated. So lagi-lagi being a celebrity at that time, memang saya kalau menghadapi situasi seperti itu, saya memilih untuk tidak bercerita dan tidak bercakap pada mana-mana media. Sebab apa? Kita tak ada guna kita nak cerita masalah rumah tangga kita pada orang dengan harapan apa? Orang nak bagi simpati pada kita, orang akan memahami. Tidak. Orang Actually, tidak akan memahami. Because sekarang banyak orang nak bercerai, cerita pada semua orang. Kita bukan saja membuka aib pasangan kita, tetapi kita juga membuka aib kita. Actually, you're quite quiet on social media, Nadia. Yeah, I mean honestly, I don't share. I didn't know until recently. Until you share, like, you were no longer in a marriage. Yeah. Any reason why you chose to
go quiet all the way? Bagi saya macam saya cakap lah, tidak ada guna kita memberitahu orang yang tidak akan memahami, because kalau kita tidak berada dalam rumah tangga itu, kita tak boleh expect orang nak faham. Even mak bapak kita pun tidak akan faham. Kenapa you all bercerai atas sebab tidak ada persetujuan, tidak ada persefahaman. People think it's as simple as that. But kalau you nak cerita, you nak kena keluar daripada semua bawah kain you nak kena cerita semua. Bukankah itu sesuatu yang memalukan? In the end of the day, kalau you ada anak, anak you akan malu, lagi-lagi sebagai public figure. Anak you besar, esok-esok anak you baca balik berita mak bapak bercerai. Oh, mak kata bapak macam ni, bawah kain busuk. Mak cerita bapak macam ni. Contoh. Kalau tak ada anak tu lain cerita lah. Tapi still tidak elok kita membuka aib orang. Macam kita sekarang mungkin kita marah dalam keadaan emosi. Kita rasa kita nak sokongan ni, nak bagi orang sokong kita ni. Kita kena cerita kat semua orang. Tapi bila kemarahan tu dah reda, kita akan tengok dari segi logik kembali. Aku pun ada salah. Mungkin ada sebab dia tak sayang aku. Mungkin ada sebab aku rasa dia tak sayang aku. Kita sebagai manusia ni, kita tak boleh expect sama. Sebab tu saya suka tadi bila cakap tentang topik yang 5 love language tu. Saya rasa itu sepatutnya disertakan dalam kursus kahwin. Kerana apa? Kursus kahwin ni bukan saja patut mempersiapkan kita untuk rumah tangga. Ini dah final stage yang mana kita masih ada peluang terakhir untuk buat keputusan bahawa should we enter into a marriage. I tidak mahu ada orang yang rasa macam kalau aku cancel, contohlah dalam masa sebulan lagi nak kahwin dah, lepas pergi kursus kahwin tiba-tiba rasa nak cancel lah because I know a lot of things. It's okay, rather than you dah kahwin, you bercerai. Lebih baik you belajar tentang pasangan you sebelum you kahwin. Macam cakap lah, ada orang tanya, patut ke I kahwin and proceed not? Orang fikir, malulah kalau kita cancel kahwin last minute. Macam I terjadilah pada I sebelum I kahwin the second one. So masa tu I dah rasa I sepatutnya rasa macam tak ngam lah, tapi nanti malulah, dah bayar deposit semua hall, semua orang dah kahwin dah keluar, kita takut malu. Tapi kita tak fikir long run, bila kita dah ada anak, the complication, parti-parti yang terlibat dalam kes keruntuhan ini. Jadi sebenarnya saya rasa kursus kahwin tu sepatutnya dah final barrier sebelum kita buat keputusan untuk kahwin. Bukan orang kata dah kalau dah pergi kursus kahwin tu maknanya kena juga kahwin. Tiba-tiba kursus kahwin tu membuka mata kita, oh actually pasangan kita ni memang baik tetapi tidak sesuai dengan kita. You know? Ustaz, you have 400,000 followers on your Facebook. For example, cases like Nadia, many? Ada banyak. Cuma saya suka cara Nadia berfikir. Cara dia meletakkan sesuatu benda tu, tidak letakkan semua tu dekat media sosial. Satu benda yang bagus. Ini sebenarnya bukan selebriti, bukan selebriti saja. Orang awam pun please, kalau boleh isu rumah tangga jangan letak bulat-bulat. Kan letak bulat-bulat, lepas tu kita minta tolong komen sikit, minta netizen tolong bagi tahu aku nak kena buat apa. Sila. Tapi going back to Encik Fazlis punya point, tak dapat perhatian. Mungkin disebabkan dia tidak dapat perhatian dari rumah atau sekeliling dia. End up dia luaskan dekat social media. Ya, itu pun banyak juga. Semata-mata sebab nak cari, macam kata tu, nak cari orang sokong dia. Sebab dia nak pastikan bila kita tengah dalam, biasalah kita dalam ujian ataupun dalam gelombang rumah tangga ni, kita nak pastikan kita di pihak yang betul. Baik lelaki baik perempuan. Kan? Jadi nak confirm kita di pihak yang betul adalah berapa ramai orang sokong kita, bersetuju dengan kita. Setuju dengan kita, dan aku betul lah. Dia nak cari, dia nak rasa situasi macam tu. Tapi macam yang dia sebut tadi, kita dah sebut juga awal tadi, kita perlu satu masa yang rasional sebenarnya sebelum bertindak. Ingat pesan ni, kalau marah jauhi media sosial. Kalau marah tengah dalam emosi, letak tepi semua device. Jangan pegang. Once you pegang, you buat live lagi, habis. Oh, that's a very good point. Habis. Most mistakes that people make, the marah moment pegang, something happens, Upload status WhatsApp, silang. Situ habis. IG stories, TikTok, live pula. Sekarang terlalu happy pun kalau boleh elakkan daripada media sosial. Itu pun sebenarnya satu poin yang penting. Kadang-kadang bila kita happy sangat, kita tunjuk kat media sosial, orang macam happynya, tiba-tiba bila something happen, orang akan tengok balik. Masa dia terlalu happy, padan muka. Itulah menunjuk sangat. Contoh. So you should be at a very stable mind when you deal with social media for me. I agree. Your 400,000 followers. How many cases yang almost cerai tapi dapat selamatkan? Sama juga macam Tuan Fazli. Kita tak ada data sebenarnya. Tuan Fazli sebenarnya salah seorang tim juga daripada The Solusi. Kita ada 4. 2 Imam Muda Hassan, salah seorang lagi. It's called Solusi. The Solusi. Dia bahasa Inggeris, Solusi is in Malay lah. Gabung dua kan. Okay. The Solusi. Data kita tak ada secara besar. Cumanya kebanyakan orang kat luar sana sebenarnya dia nak cari tempat meluahkan sebenarnya. Bila dalam keadaan macam Tuan Fazli sebut, dalam keadaan state of mind yang tak betul, sebenarnya bila dia bercerita, benda tu boleh mengurangkan
resahan ataupun dia punya kemarahan apa semua. Did you ever cerita with anyone your problems, for example? I mean, that's a good point. Okay, to be honest, masa complication berlaku dalam rumah tangga saya memilih untuk even tidak bercerita pada ibu saya sendiri. Kerana Pendapat Ustaz. Okay. Ada sebab. Kadang-kadang kita kenal mak kita macam mana. ya. Tengok kita kenal parents kita Dia macam akan buat situation kadang-kadang jadi lagi worse. Satu, kita takut situasi jadi lagi worse. Satu lagi, kita sebagai anak tak nak dia risau. Betul. Contoh first married, dah bercerai. Second, kita nak cerita lagi. Takkan kita nak dia 2 kali risau. Ada orang macam tu. So sebenarnya atas kita. Kalau kita rasa ayah kita, contoh, ayah kita kaunselor perkahwinan. Eloklah kita cerita ayah kita. Contohlah macam tu kan. So kita tahu siapa parents kita. So ceritalah dengan orang kita rasa layak untuk bercerita. Nak pilih kawan sebab tu penting. Patah balik kepada pilih kawan ataupun siapa kita nak cerita ni. Elak sekali media sosial, cari kawan yang betul-betul kita rasa sesuai. Even sebenarnya kawan pun ni nasihat kepada Makan orang kawan. yang mendengar pula. Saya ada experience tu. For the first one. What happened? Tak apa, teruskan dulu, habiskan dulu. Satu lagi kawan pula, nasihat kepada orang yang mendengar pula. Kalaupun kita tak dapat nak respon apa-apa yang baik, just senyap. Untuk bagi dia luah saja pun okey sebenarnya. Mendengar, bagi dia habis cerita, itu pun satu jalan yang cukup baik untuk kita bantu kawan kita yang dalam ada masalah rumah tangga. Macam saya pernah bercerita kepada kawan saya ketika masalah rumah tangga yang pertama. Lepas tu kawan saya tu akhirnya menceritakan pada orang di sekeliling. Jadi kita rasa macam okay, this is lesson learned. Jadi apa saja yang kita cerita pada orang, kita kena bersedia untuk cerita tu keluar. Jadi kalau benda tu kita rasa kita tak nak keluar, kita jangan cerita pada orang. Dan saya pula jenis orang yang kalau orang bercerita pada saya, sebab tu kawan-kawan tak suka bercerita pada saya. Saya seorang yang sangat rasional. Kalau kau salah ataupun kau nampak benda tu sebelum benda tu sebenarnya benda kecil je, tapi kau nampak benda tu jadi besar. Macam setengah orang bila kau cerita, cakap perempuan especially, kita cerita pada kawan perempuan, aku rasa macam lelaki aku ada perempuan lain lah. Yang lagi, you ke siapa perempuan tu? Kau dah tahu ke perempuan tu siapa? Contoh perempuan bila bercerita pada perempuan, dia akan jadi macam tu. Tapi saya pula ada bukti tak? Sebelum apa-apa jadi, jangan menuduh dulu. Kita cuba fikir yang positif, tetapi kalau ada benda yang kita rasa sangsi, cuba I akan bagi solution. Okay, why don't you do this untuk dapatkan bukti? Jangan marah-marah dulu because you tak ada bukti, dia buat lagi. Untuk apa? Dia akan sedar dan dia akan tarik handbrake dan you tak akan dapat detect kalau betul dia buat. Contoh, I akan bagi yang memang sakit ataupun kalau betul dia salah, saya akan bagi tahu directly, aku rasa kau contohlah you are overreacting, so you shouldn't feel like that. I akan jujur. Sebab tu orang tak suka cerita kat saya, sebab saya kurang nak mengapi-ngapikan. Saya rasa macam tak support lah. Orang jadi rasa macam malah cerita kat dia bukan dia nak support aku, dia macam very rational sangat pula. Bukanlah kata kita support pasangan dia, tetapi kita berdiri di garis tengah supaya kita tak buat keadaan jadi lebih teruk. Nadia, you've been through 2 divorces. Does it scare you to go into another marriage? To be honest, yes. I pun kadang-kadang I tengok orang yang baru bercerai, lepas 6 bulan terus kahwin balik. I sangat kagum dengan orang seperti itu. Sebab I lepas first marriage, I single for 6 to 7 years. Tak nak berkahwin. Sebab apa? Takut. Trauma. And then the second one is because age factor, and then macam mak ayah pun dah macam kau nak single sampai bila ni semua, nanti kau mati tak ada orang nak tanam, tak ada orang nak baca kan, you know that kind of thing. So you feel that pressure, so remarry again and it happens again. To be honest, I'm scared. If you ask me, do I want to get married again, the answer is no, but we can say no. Tapi Allah yang dah tulis. Allah yang dah tulis. Kita boleh cakap tidak, traumatize dan sebagainya. When the right person comes, mungkin kita akan buka pintu hati, tapi not in a very short time lah. I rasa I need time for myself, because I rasa masalah rumah tangga sebenarnya kita tidak boleh pandang hanya satu pihak yang salah. Mungkin diri kita. As we grow older, we learn what we want. So kita akan cari orang yang boleh fulfill apa yang kita nak. Dan benda tu orang kata dah independent, tak nak bergantung pada lelaki. Bukan, but kita lebih tahu spesifik jenis apa. Sebab kita dah go through orang yang salah. So kita rasa macam okay, maybe I perlukan orang yang macam ni. Sebab I dah tahu macam ni I pilih yang macam ni tak betul lah, sebab dia punya love language lain. Contohnya dia tak boleh nak expect. You tak boleh expect you masuk kahwin, you enter into a marriage, a person would change for you. You have to love the person as it is. If you cannot love the person as it is, then don't.
if dia nak change, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak berubah, you tak boleh salahkan dia. Sebelum you kahwin, you cakap you boleh terima dia. Kenapa lepas kahwin tiba-tiba you complain? Tak mungkin lah perangai sebelum kahwin dia lain, lepas kahwin dia berubah. Cuma you yang tak nampak. But to be fair, after marriage, this is what I went through. I'll share a bit of my personal punya experience lah. You got married quite late, right? Right. Quite early, quite late. Just on time, almost on Just time. on time. Right timing when I was Waiting for the right person. Right. So good point. She said that sebelum kita terima macam ni, selepas tu sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang suami sangat-sangat berat. I always talk to my wife like how stressful I am to didik. It's actually our tanggungjawab as a husband to bentuk dan didik the wife. Is that right? Yep. Ustaz? So the pressure on the man is a lot. Sometimes it's so hard to bentuk dan didik, especially someone that has been through a divorce. My wife has been through a divorce. So the struggle to bentuk dan didik is a lot tougher. I mean, Ustaz, would you agree to this? And how would you support women that go through many divorces? And how would you support men, advice to men that have to didik someone who's been through trauma? Okay, saya ada 2-3 kes juga macam ni. Okay. Kes ni ialah lelaki datang jumpa, beritahu dia nak kahwin. Tapi pasangan dia ni ataupun bakal isteri dia ni dulu dah berkahwin, pengalaman perkahwinan sebelum ni domestic violence. Oh. So dia tanya macam mana? Okey ke tidak? Satu yang saya pesan dekat orang lelaki macam ni ialah dia kena jaga hati bakal isteri dia nanti 2 kali 3 kali ganda lebih elok daripada lelaki yang kahwin dengan perempuan tak ada pengalaman perkahwinan. Okay? Orang yang dah ada pengalaman perkahwinan macam tadi kan, nak menghadapi rumah tangga baru, serius takut. Dia takut dia jumpa lelaki yang sama lagi macam sebelum ni. Jadi memang pertama suami kena kenal betul-betul isteri macam mana. Dan kita kena hati-hati juga sebab kadang-kadang dia tak cerita dengan kita. Kan takut-takut apa yang kita buat tu mirip betul dengan yang sebelum ni. Jadi dia jadi trauma, dia takut. Sebelum dia cerita, dia dah nampak dulu. Dia dah bayang dulu. Jadi macam mana kita nak tahu? Waktu ni suami kena betul-betul kenal. Tanya, kena banyak bercakap. Kenal ni tak ada cara lain, memang kena tanya. Memang kena cakap. Kita tak boleh kenal dengan tengok-tengok kita tahu. No, dia tak jadi macam tu. Banyak yang terjadi. Sure. Okay. Setuju tak kalau lepas orang dah cerai, orang mesti salahkan perempuan? Faham tak? Sebab mesti janda Shasha always goes to war. Podcast she goes to war. tak, yelah sebab dia ada 400,000 followers, right? So Not really, tapi I think sekarang ramai juga lelaki yang disalahkan 100%. Betul. Dia sebenarnya tak juga macam tu. Dia depends on cases sebenarnya. Orang nak salahkan tu macam mana. Tahu tak kenapa perempuan selalu disalahkan? Why? Kenapa? Sebab perempuan lebih banyak bercerita daripada lelaki. Exactly. Tapi Bila kita bercerita, sebenarnya kita buka banyak benda yang kita tak sepatutnya buka. Orang jadi macam itulah dia. Exactly. Kita tak boleh kata marriage ni macam for me lah, in my own personal opinion, dia satu benda tu tak boleh menghancurkan rumah tangga. Dia a lot of things. So kalau nak kata 100% salah satu parti tu, is impossible. Sebab contohlah kata pasangan kita dah bercerai, kita dah bercerai dengan pasangan kita, tiba-tiba pasangan kita tu berkahwin dengan orang lain, kekal rumah tangga dia sampai 20 tahun 30 tahun sampai ke hujung hayat. Kita kena look back kita, maknanya kita tak sesuai untuk dia dapat perempuan yang baik, maknanya perempuan tu lah yang sesuai untuk dia. Bukan kata orang yang bercerai tu maknanya salah seorang tu mesti jahat. Betul tak? Betul. Itu maksud I kadang-kadang mulut netizen sebab kita perempuan biasanya lagi ekspresif. Diorang boleh je nak rujuk balik. Macam in my case, sebenarnya I memang tak cerita langsung dan memang I settlekan semua sendiri tau. I cari rumah sendiri, like literally sendiri. I memang tak nak cerita even dekat family I sendiri. Cuma bila dah settle, I akan cerita dekat family dia supaya family dia lebih faham lah. But masih lagi orang macam mungkin salahkan pasangan. Shasha ni dia lebih rugged lepas kahwin, dia pergi surfing, dia pergi ni. So orang macam menyalahkan perempuan lah. Itulah keburukan orang bukan keburukan kita hidup di zaman sekarang adalah social media. Semua berada di, kalau zaman dulu orang tak nampak, dia tak tahu, jadi dia orang tidak berkata apa-apa. To be fair, ladies, to be fair, ada fasa lepas cerai where you become a bit rebellious.
Yeah, Let's and be betul. real. I admit, Because I mean, I took off my tudung, I chop my hair, I go through a lot of Was things. it because you were rebellious? Were you? What was No, it? rasa okay. sebab- Okay, kita tak macam macam kita, Yeah, I think yeah. because we don't express. So we show it in other ways. Yeah. Okay, untuk orang yang express, dia tak buat benda-benda yang terlalu drastik macam I rasa macam I tak boleh cerita. Jadi bila kita tak boleh cerita, Yeah. kita tunjukkan pada diri kita. Kita macam balas pada diri kita, bukan pada not being vocal. I orang nampak macam I'm very loud. I banyak bercakap, banyak bercerita. Tetapi bila saya marah, saya diam. When I have a lot of things going on in my mind, I rather not talk. Saya tunggu sampai emosi saya stabil supaya perkataan saya tidak disebabkan oleh emosi dan tidak not to hurt orang yang mendengar. Jadi saya lebih ambil untuk step back. Bila saya dah ready, baru saya cakap. Tapi most of the time saya akan diam je lah. Tambahan juga sebenarnya. Bila jadi isu nak bercerai ni, ramai isteri filekan cerai dulu. Betul. Orang macam bila saya jumpa klien, dia akan cakap, puan saya takut nak pergi mahkamah sebab takut memang salah saya. Sebab dia benda tu pun akan jadi isu dekat masyarakat juga. Bila isteri pergi filekan cerai, isteri yang salah. Betul. Sedangkan hakikatnya bila isteri minta, Maknanya dah husband limit untuk dah. bercerai secara baik, tak dapat. So that's the thing yang jadi plaintiff defendant pun akan jadi isu lah. Betul. So bila si isteri pergi filekan cerai, mulalah keluarga ni akan cakap, belah sana yang pergi filekan tu dia lah bersalah. Dia tak dapat macam-macam. Macam jadi tu perempuan jugalah. yang disalahkan. Ya, Betul. kebanyakan ini berdasarkan daripada klien saya. Inilah bukan daripada statistik mahkamah ke, bukan ini betul, dia akan jadi isu. Betul, sebab bila perempuan filekan cerai dulu, kita punya masyarakat, isteri tu bersalah. Why is that? Why do we have that culture? Saya pun though? tak tahu. Itu Why does it happen though? Saya tak tahu. Mungkin sebab pergi mahkamah tu kan. Is it taboo? Is it like a culture thing? Ya, I rasa sebab culture thing. Semua mesti macam, mesti macam yang cakap tadi, mungkin bini dia tak pandai lipat baju, tak kemas rumah, atau mungkin tak melayan suami dekat rumah. Tapi kan, I setujulah macam you cakap, of course lah kita rasa macam a bit rebellious after kita cerai. Sebenarnya bukannya kita rebellious. Sebenarnya kita dah biasa dengan rutin, you know. Bangun pagi, I masak, I bawakan bekal. And then, you know, sebelum tidur, kita macam like talk about it. And then, lipat baju. Dan kita dah biasa dengan rutin tu. So, jadi macam kalau untuk I rasa it's a very traumatic experience untuk I. So, I nak berubah jadi orang lain. You know, sama macam you, I cut my hair, like literally I pergi toilet, I macam zas. I macam It's like potong symbolic, rambut I. yo. No, really, cutting hair is symbolic, right? I think most women do that as a Yeah, sign I just of want to be a rebel. different person. New style. Sebab I rasa macam yeah. dah biasa dengan rutin tu. Jadi Encik Wazli want to add something? Tak, saya nak tambah macam ni je lah. Sebab ada sebahagian lelaki kenapa dia suka gantung isteri tak bertali. Sebab dia nak isteri yang ambil tindakan Supaya kita disalahkan. Nampakkan Yes. isteri punya salah. So sebab tu sebahagian lelaki yang saya memang sangat marah lah, lelaki yang tidak bertanggungjawab. Pada saya mudah, you nak you teruskan, you tak nak you stop kat situ. Tapi ego, maybe ego. The man's ego. But or okay, man's ego. based on my experience, okay, actually orang selalu tengok perceraian ini is end of the road untuk that particular marriage. Actually perceraian ini sebab tu diberikan talak-talak yang berbeza, peluang-peluang yang berbeza adalah kerana mungkin taking a time off Namanya from rujuk each dan other. edah, Dalam tempoh tu edah dan tempoh sebenarnya. rujuk. Contoh, mungkin they will see something different about each other. So that's why when I talk to my partner, I said don't think divorce ni adalah end of the road. I want you to use this opportunity to show me, to prove to me that we can work things out. If I see you make the effort, you still want me, kalau jodoh kita masih ada, InsyaAllah we will get back together. Even not now, even you get back together, in future you kahwin balik pun, banyak kes yang dah bercerai sampai 10 tahun tiba-tiba kahwin balik pun. Have you had cases like that where rujuk balik? Rujuk balik tu ada. Berapa Memang lama? The longest period. Rujuk kita tengok pada tempoh edah. Correct. Ada tempoh edah perempuan 3 kali suci, 3 bulan, dia depends pada edah perempuan tu sendiri. So banyak je kes bila dah bercerai secara baik, kemudian rupanya diorang boleh bercantum semula. That's why dalam tempoh edah kita panggil tempoh bertenang. How long is that roughly? Selalu 3 kali suci lah. 3 bulan lah kita panggil lah. Orang selalu fikir bercerai tu is end of the road. Sebab tu orang sekeliling tu sangat penting. Tak boleh masuk campur dalam tempoh masa tu. So it's better for them to not to talk dengan ahli keluarga terlalu banyak dan bercerita tentang keburukan masing-masing terlalu banyak. Kerana itu akan menyekat peluang untuk diorang baik semula. Malu. Contoh kita dah cerita ni segala macam ni benda buruk ni. Tiba-tiba nak baik balik. Malu lah nanti mak you cakap kita baik balik. Sebab tu kena bercerai dengan cara baik kan. Betul. Talak, kita panggil talak rezeki. Dirujuk. Sebenarnya memang cerai baik pun kan. Setuju tak? Betul. Sebenarnya kebanyakan Kita nak yang baik. Semua orang nak
Cuma saya setuju sebab bila ada certain cases yang selepas dia cerai, dia kahwin balik, kehidupan dia lebih baik. Bercinta lebih baik. Sebenarnya sama juga dengan contoh dalam rumah tangga, dia ada 7 fasa sebenarnya. So kalau kita berjaya lalu fasa kesukaran tu tadi, kadang-kadang lepas contoh pasangan kita curang, tapi kita bertahan, kita pujuk balik, masing-masing baiki. Selepas itu kita akan bercinta lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Sebab Because we learn to appreciate one another better. Yes. Macam when you lost, you appreciate what you sebab lost. itu pada saya jangan terlalu cepat melenting bila sesuatu berlaku. Contoh pasangan kita curang dan sebagainya kan. Setengah orang bila dia curang terus kita mengamuk, baling pinggan, ayam semua baling habis kan. Kadang-kadang tenang dulu. Sebab kadang-kadang mungkin ada isu. Kadang-kadang suami itu mungkin tak nak curang pun, tetapi mungkin keadaan-keadaan tertentu dia attracted to. Kan? So mungkin itu ujian mereka. Tapi bila contoh dia sedar dia silap, suami silap, dan kita pun sedar dia dah mengaku salah, nak buat perubahan, berjanji, dan ada anak-anak yang masih dibesarkan bersama. So fikir balik, selesaikan, pulihkan balik. Bahkan kadang-kadang rumah tangga macam ni dia lebih bahagia daripada bila tak ada isu langsung. Dia pendam. Tiba-tiba macam 20 tahun kemudian barulah benda tu meletup. Baru meletup. So pada saya jangan terlalu cepatlah. Contohlah, banyak kes sebenarnya dalam masyarakat kita ni, bila suami terlafaz luar mahkamah, tak nak pergi mahkamah untuk mengesahkan, jumpa ustaz. Ustaz kata jatuh talak tu. Sedangkan hakikatnya kita kena pergi mahkamah untuk qadi mensabitkan cerai tu sah ataupun tidak. Ada pasangan 2 tahun, 10 tahun. Berdosa jadi kan, sebab kita masih dah dalam jatuh 50-50 tapi namanya. Lepas tu pula bersama. Lepas ada anak. Apa jadi isu? So kita sebenarnya bila berkahwin, kita nak menjaga nasab. Betul? sebab tu ilmu sebelum kita mendirikan rumah tangga tu sangat penting. Talak 10 dan sebagainya. Betul? Benda sangat ni banyak. sangat banyak. Dia dah lafaz kat luar, tanya kita macam mana ustaz, dia tanya macam mana, tak boleh benda-benda macam tu, tolong kita pesan juga kat orang luar, benda-benda macam tu tolong jangan tanya dekat kawan-kawan, jangan tanya kat imam masjid ke, dan tak mana-mana kena pergi mahkamah. Most people don't. But to be honest, most people don't. But they get back Ramai together, tak they tahu. sleep together, Dia jadi rasa macam itulah, dah tapi okey. kira jatuh talak satu dah lah. Dah jatuh. Banyak kes. Tak, tapi kalau macam kes I, disebabkan dia cakap dia tak nak buat lagi, and then dia buat lebih daripada 3 kali, sebenarnya tu dia jatuh talak 3. Sebab itulah I nak tanyalah, macam banyak ke sebenarnya yang taklid punya kes ni Peguam. sampai Peguam. talak 3. Kalau tanya saya sebenarnya banyak. Ramai tak nak pergi mahkamah sebab takut. Tak sama ada suami ataupun isteri. Si suami Takut malu. takut dia kena denda. Memang ada luar denda, tapi basically you kena ikut Sorry, hukum what's the syarak denda dulu. amount like? Denda tu dalam lebih kurang bawah 3,000. Oh, banyak jugalah. Sebab dia Untuk orang susah, banyak tapi lah. dia depends lah. Ada kes 800. Depends pada hakim. Okay. You pergi mahkamah, pergi buat pengesahan dulu. Sebab you berkahwin ni ada hukum dia. Kalau contoh, you dah jatuh apa, you dah lafazkan talak 1. Tiba-tiba esoknya baik semula, rujuk semula. And then sampai bila-bila rumah tangga you sebenarnya dalam keadaan kucak-kacir. Sebab apa? Bila saya tengok ada kes macam tu, saya nasihatkan, puan ada lafaz talak luar mahkamah, rupanya ada tak pergi sah mahkamah. So dia perkahwinan ini bila melibatkan hukum, dia melibatkan berkat juga. Berkat dalam rumah tangga. Oh, that's scary. That's scary. Sebab dia berkat tu yang paling penting dalam rumah tangga. Sometimes people get angry and just sebut. Sebab 3 benda yang paling jangan buat main-main. Hadis pun ada. Nikah, cerai, rujuk. Cerai paling banyak. Aku ceraikan kau. Ataupun dia buat taklid. Macam tadilah kan. Kalau abang buat cerai sekian, jatuh talak 3. You tahu tak, taklid tu mengikat sampai tua. Ya. Bayangkan 10 tahun you punya perkahwinan. Tak boleh tarik balik. So it's like, wait, let me get this right. Let me get this right. Let's say, if you leave the house now, Jatuh. jatuh. And if she leaves the house, Kalau kata now, automatic. So sekarang. in that case, we have to go to the mahkamah. Ya, Yes. buat pengesahan. I see. Sebab tu Walaupun jangan kita main bercakap cerai. main-main, sebab tu diorang kata And I believe ramai lafaz masyarakat macam talak tu kan? diberikan Ya, kepada ramai. lelaki bukan perempuan. Sebab kalau tidak, perempuan minta cerai hari-hari. And the case is Good point. kawan I pun ada juga, Good point. sebab dia kata pasal curang. Cakap kalau you curang lagi, jatuh talak. Kan? Lepas tu lelaki tu pun macam okay, dia setuju sebab dia nak perempuan tu tahu yang dia betul-betul berubah. curang is such a Curang figurative is a statement. very big- Sometimes if I WhatsApp with another girl, Yeah, is it curang? that's the thing. Sebab tu lah I tanya, diorang tanya mahkamah, masa tu dia cakap, curang, hakim mahkamah tu cakap, curang boleh jadi you like gambar perempuan, itu boleh jadi curang. Curang boleh jadi you janji you nak bawa bini you pergi makan, tapi you pergi dengan mak you.
Tapi nak bawa bini you first, I akan bawa you first pergi sini. Itu dah kira curang dari segi you dah menjanjikan something. That's why bila sebab sama tu juga bahaya. sebab tu sama juga bila kita doa pun, I belajar ni daripada mak I lah. Dia kata doa jangan minta doa contohnya ya Allah bagilah aku rezeki jiran sebelah bagi makan pun kira rezeki. Please be specific. Contoh, aku nak duit banyak, aku nak 1 juta, ya Allah bagilah aku 1 juta, contoh. Okay, bila kita cakap tentang lafaz talak ni pun based on my experience, lafaz apa tadi tu yang you panggil tu kan, talik tu kan, so you need to be specific. Kali ni you curang message dengan perempuan, sekali lagi you message dengan perempuan, you setuju tak kalau jatuh talak? Okay, laki tu kata setuju. Kalau I message perempuan lain dengan bukan dengan niat kerja, bukan, contohlah dia kata message walaupun dia message dengan perempuan pasal kerja pun, you kena spesifik. Kalau bukan dengan niat kerja, dengan niat panjang, biar detail. Tiba-tiba yang ambil tak order apa. McD you perempuan masak. Tak apa. Tak apa. Bila ambil order McD But perempuan. again be specific. So dia tak ada ruang untuk nak lari nak lari. Sama juga dengan tak payah cakap lah cerai. Anak-anak pun sama. Bila kita cakap you janji macam ni, jangan buat macam ni. Kita cakap in general. Anak kita dia ambil cara lain, dia buat juga. So kita pun kena sama juga. Kita cakap you janji mami, you jangan tidur lewat, you jangan talk dengan kawan you, kalau hari biasa jangan main telefon. Spesifik. Benda macam ni dalam hidup ni kita kena spesifik, so orang tak boleh nak cari jalan lubang lain. Cuma pada saya, lelaki juga kena berhati-hati dengan lafaz taklik sebenarnya. Sebab dalam banyak keadaan, mungkin keadaan sekarang kita rasa kita boleh patuh. Betul. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu Betul. yang mungkin kadang-kadang kita tak terpatuh kan. Especially kalau dah talak 2, kalau dah talak 3 lagi lah kan. Kalau kita risau. Saya ada satu cases yang sangat menarik. Suami ni curang, pendekkan cerita, dan dia nak rujuk balik. Sorry, dia curang, dia kantor dengan isteri. So isteri sangat sedih, sangat kecewa lah. Sebab tak sangka suami dia buat benda tu. Jadi apa yang suami ni buat adalah, suami ni mengaku dia bertaubat, dia insaf semua, dan dia buat lafaz taklik. Untuk membuktikan bahawa dia takkan buat lagi benda ni. Dia nak isteri tu balik, terima dia balik. So isteri tu datang dengan saya dalam keadaan kecewa. Dia kata saya tak boleh terima. Saya kata sekarang ni, pertama, suami ni baik tak dari segi tanggungjawab? Sangat baik. Okay, maknanya dia ada satu point dekat situ. Okay, dia baik. Cuma isunya sekarang ni adalah isu tentang kesalahan dia. Okay, so isu tentang kesalahan dia. Sekarang ni dia dah buat satu perjanjian yang sangat pada saya lafaz taklik ni sangat besar. Memang besar. Sangat besar. Memang besar. Mempengaruhi hukum perkahwinan tu sendiri. Ya, maknanya kalau dia buat lagi boleh terbubar perkahwinan. Dan dia, isteri tak suruh, dia sendiri yang lafazkan. Maknanya saya kata ini sesuatu yang perlu di-appreciate oleh orang perempuan. Bahawa kesungguhan dia nak jaga rumah tangga, dia masih sayang pada puan. Betul. Maka dia buat lafaz taklik tu. Okay. Dan cuma sekarang saya kata isunya yang ketiga apa dia? Adalah trauma puan. Sebab saya kata ni dua benda berbeza. Trauma ni perlu diurus kemudian. Perlu diurus segera. Perlu diurus secara spesifik. Sebab isu pada saya, suami masih nak, suami masih lagi sayang pada keluarga, dan dia dah buat lafaz taklik. Mana dia tak sayang. So sekarang ni perempuan rasa tak boleh terima dan sebagainya adalah isu trauma. Ini perlu diurus. Jadi bila Nadia sebut tadi apa semua kan tentang takut untuk berkahwin, saya rasa itu satu-satu benda yang normal, fitrah lah dalam keadaan berhati-hatilah ayat yang sesuai. Tapi mana kalau contoh jumpa lagi seseorang yang akan kahwin pada masa akan datang, saya rasa antara perlu diurus juga adalah trauma kita. Betul. Yang ini memang kena urus dengan profesional lah, sama ada kaunselor ataupun psikiatris. Sebab ramai di luar sana yang saya tengok kenapa dia takut. Takut tu kadang-kadang bukan pengalaman dia berkahwin, tapi pengalaman melihat mak ayah, bila melihat kejadian berlaku sekeliling dia menyebabkan dia sangat takut. Pada saya takut ni penting. Nak kahwin takut baguslah. Sebab bila kita buat dalam keadaan takut, kita akan buat dengan keadaan lebih berhati-hati. Berbanding dengan seronok saja. Dan cuma bila terlalu takut, menyebabkan dia takkan buat lah, takkan kahwin lah. Kena cari tempat yang sesuai untuk share lah. Especially ada yang suka share dekat social media yang macam Nadia cakapkan, which is I memang tak setuju langsung. Ramai orang macam Syah bila cerai? Sebenarnya dah setahun dah baru orang tahu. Because I rasa benda ni menjaga aib bukan sekadar aib kita dan aib sebelah sana, tapi sebenarnya menjaga aib family. Betul. Okay, Satu kita jaga aib tentang cerai. Yang kedua yang kena jaga aib adalah tentang dari segi kecurangan yang berlaku tu. Pasangan kita buat silap. Dia curang. Kita kumpul segala bukti. Kenapa perlu letak di media sosial? Ya. Kan? Saya setuju. Yang baca nanti anak-anak kita yang baca, sebab bila masuk media sosial bukan boleh padam dah.
Ya, dan kita sendiri sebenarnya malu tau. Okay, and then satu lagi yang bila letak gambar contohnya skandal suami kita dan sebagainya. Saya sebenarnya tak setuju walaupun saya seorang wanita. Saya Sebab walaupun saya seorang wanita, orang kata perempuan kenapa tak sokong perempuan. Bagi saya benda tu it's not a smart thing to do. Okay, bila kita buat sesuatu, bila kita buat sesuatu, kita kena tengok apa yang kita nak daripada apa yang kita buat tu. Contoh, kita letak gambar perempuan tu dengan tujuan kita nak balik ke dengan suami kita. Kita dah tahu suami kita curang ni. Kita letak gambar perempuan tu untuk apa? Untuk dapat balik suami kita ataupun untuk menyakitkan wanita yang telah menyakitkan kita. Penyondol. Okey. Kenapa kita nak menyakitkan wanita itu? Bila yang buat tu, contohnya yang contribute tu, sepatutnya orang pertama yang kita marah, bukan perempuan tu. Pasangan kita nombor satu yang kita kena marah. Sebab tu lah jangan. No. Bukan. This is FYP content right here. This is honestly. I setuju. Tembak artis kat luar sana. You nak balik laki you tu. So you letak gambar biar perempuan tu tak nak, malu dan keluar daripada hidup tu. Tetapi kita kena fikir efek dia. So efek emosi laki. Laki tu nak lagi ke perempuan yang buat macam tu? Contoh. Jadi dari kita pandang dari 2 poin pun tidak ada kebaikan kita melakukan perkara tersebut. Jadi untuk apa kita nak buat? Well, you're very mature when it comes to this topic. A lot of women would not agree That's with why you. I cakap I but tidak. You're very mature in the way you handle it. Betul, sebab saya ni, saya tak kata macam kita kadang-kadang perempuan ni kita backing perempuan 100% ni, kita emosi but kita tak pandang kita tak pandang bigger picture. Because in the end of the day, what benefit us as well. Betul. Kita tengok dapat sokongan orang macam kesiannya kau ni, laki kau ni jahat, bash laki ni, bash laki ni. In the end of the day, kita duduk rumah seorang-seorang nganga, yang duduk sokong kita tu ada bagi untung apa kat kita? Ada transfer duit? Tak ada. Kita duduk rumah duduk tengok TV seorang-seorang. Tak ada orang juga ada teman kita, betul tak? Kalau bagi gift tu kat TikTok ni ada dah sikit kan. Saya nak menjaga martabat dan juga maruah wanita sebenarnya. Tujuan saya bercakap ni. Menjaga daripada kita ni, sebab of course lah kita manusia kan kadang-kadang ada buat tersilap juga, tapi memang I tidak menyokong penyondol-penyondol, tapi betul, saya pun sama tidak menyokong. I tidak akan attack penyondol-penyondol tu. Well, I takkan contact dia. I tak penyondol? pernah. I pernah dicurangi. I tak nak bagi tahu dengan siapa dulu. Tapi memang pernah, dan banyak kali nama-nama artis pun pernah keluar juga. Tapi I tak pernah attack because dia takkan bertepuk sebelah tangan. Okay, alang-alang kita nak FYP ni, just petik some names lah. I'm joking. Shush. Tapi memang satu benda kita kena ingat. Manusia ada potensi untuk berubah. Betul. Akan datang. Kan kalau kita buat benda tu sekarang, kita tak tahu yang kita hebah-hebahkan tu, yang kita tayang-tayangkan gambar tu, mungkin boleh jadi lebih baik daripada kita akan datang. Sekali kita pun lepas tu contoh dah cerai dengan laki orang, poligami, contoh na'udzubillah lah kan. Jadi bini nombor 2 orang. Bukanlah nak cakap na'udzubillah min zalik, tapi benda tu mungkin jadi balik pada kita. Tak, bukan kita, anak cucu kita. Ya, betul. Kita ada anak kita nanti macam mana? Ya, dan kita cakap kat sini pasal benda ni sebab kita tak nak enabler tu lagi sekali. Kita tak nak orang yang menyokong macam post lagi, viral lagi. Sebenarnya benda tu tak patut dan tak sepatutnya orang lain pun menyokong benda tu. Kepada penyondol kat luar sana, korang masih selamat. Bukan. I will get back to her personally. I will get back to her personally. Penyondol watching FYP. I would do it privately that no one would know. You will feel it, okay? Ya, tapi macam kita cakap lah, orang lain-lain. Mungkin ada orang yang jenis macam I dengan Nadia. Mungkin ada orang lain yang macam perangai lain-lain. Ustaz cakap dia lebih share. Dia tak tahu nak share dekat siapa dan dia share dekat luar, dan mungkin dia tak dapat support tu, ataupun pihak sana dah memalukan dia sangat dan sampai dia terpaksa cover diri dia dan terpaksa kalau worst post. come to worst pun katalah betul tak ada jalan. Contoh bukan selebriti macam korang boleh lah nak post-post orang aku ni post apa cerita. You can contoh kita dah selesai dengan suami kita, berharap nak baik balik ni dengan suami kita ni. Jadi apa yang patut kita lakukan ni, nasihat lah, selain daripada post-post gambar dia orang, hantar kat group chat Cik Kia apa semua, group kompang apa semua kita hantar, jangan. Cari tahu pasal perempuan tu, mungkin berjumpa dengan ahli keluarga dia, bagi tahu anak awak ni dengan suami saya macam ni, saya ni masih ada harapan nak baik balik dengan suami saya, kalau boleh saya harap dia tidak teruskan nak jadi family dia, boleh urut, jangan marah-marah, emosi tidak betul, benda ni memang membuatkan kita marah, tapi banyak lagi cara. Kita cuba cari cara yang terbaik. Kita dah cuba cakap dengan husband kita ni, husband nak juga kita pergi cakap dengan mak dia pun tak ada point juga, ada husband nak juga jadikan dia bini nombor 2. Sama, 2 choice ada, 1 terima ataupun nombor 2 walk away.
Ya. Ya. Anyhow ada dua choice. Tidak ada jalan lain. Kau nak bunuh perempuan tu tak boleh. Nak bunuh lelaki kau tak boleh. Jadi dua It's choice. illegal. Either you accept it or no, you walk away. Ya, tapi macam saya cakap tadilah, kita orang yang berbeza kan, mungkin orang lain berpendapat benda lain. Yalah, tapi dekat luar semoga sana. dengan sesi kita hari ini dapat membuka minda ramai orang untuk melihat dari sudut yang positif. Ya, dan I think stable. Tolong the- jadi Probably, stable. probably Stable. the best Okay. closing would be what Ustaz said. When you're angry, keep your phones far away.